Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hello, selamat tengah hari anda semua. Apa khabar? Saya berasa sangat sejuk. Kenapa? Oh, yelah. Cuaca sangat sejuk. Betul. Kerana saya di awal-awal subuh tadi pun kita dengar hujan terlalu lebat di sana sini dan terutamanya di Petaling Jaya ni lah. Dan apa-apa pun walaupun sejuk ke, panas ke, hangat ke. Terima kasih jam 12.30 hari ini anda terus bersama kami di Wanita Hari ini yang sememangnya kami bersiaran daripada Isnin hingga hari Sabtu jam 12.30 hari. Dan hari ini anda terus bersama dengan saya Farin Ahmad dan juga Sugita Chandran. Ya, betul. Dan 28 September, wow, tinggal 2 hari lagi sebelum kita mengakhiri bulan September ini. Dan apa pun kami berharap sepanjang bulan September ini anda telah menghabiskannya dengan cukup produktif. Kalau tidak produktif, tidak mengapa. Ada bulan Oktober, November, Disember masih ada lagi. Baik, dan bercakap mengenai cuaca dan saya yang rasa sejuk hari ini, kami nak ingatkan anda, yang pastinya anda pun dah tahu kan, kadang sewaktu penghujung tahun ni, hujung tahun lah. ya betul, sangat merisaukan juga sebab hujan akan turun dan ada beberapa kawasan akan dilanda banjir. Tapi harapnya anda semua telah mengambil langkah-langkah keselamatan sebab ini juga peringatan yang diberikan oleh pihak berkuasa. Okey, baik. Dan kita juga berharap kita pernah dilanda satu bencana besar hampir di seluruh negara satu masa dahulu, dan kali ini kita terus diingatkan tentang musim terkujuh, monsun yang bakal ataupun sebenarnya telah pun bermula. Jadi pastikan anda dan kita semua dah lebih bersedia sekarang. Tetapi antara peringatan yang paling menarik, Sugi, adalah di mana kita tahu rakyat Malaysia sangat-sangat prihatin. Banyak NGO, banyak individu-individu yang sangat-sangat prihatin. Cuma apa yang diharapkan oleh pihak berkuasa, pihak bertanggungjawab adalah untuk kalau mereka juga sama-sama ingin turut bersedia, sila daftarkan diri. Semoga apa jua perancangan dapat dikoordinasi dengan baik, Sugi. Betul, sebab mungkin dalam kalangan NGO yang ingin bekerjasama ataupun turun padang tidak mengetahui mengenai topografi kawasan itu. Jadi eloklah kalau anda boleh bekerjasama bersama dengan pihak berkuasa. Dan Farin, di Labuan sebanyak 10,500 anggota ataupun pegawai operasi dan teknikal Angkatan Pertahanan Awam Malaysia sudah bersiap sedia melaksanakan operasi sepenuh 24 jam sehari bila-bila masa sahaja. Maksudnya apa sahaja boleh berlaku, tetapi pada masa yang sama mereka sudah pun bersiap sedia dengan mengambil langkah-langkah keselamatan, dan itu peringatan yang ingin kami berikan kepada anda semua, termasuklah diri kami sendiri. Dan ianya akan digerakkan ke seluruh negara, khususnya atau antaranya di Pantai Timur. Dan antara lain juga, Sugi, saya ingatkan kepada para penonton dan juga diri saya sendiri dan kita semua. Inilah masanya untuk kita terus belajar dan memahami, membaca ramalan keadaan cuaca. Boleh disemak setiap hari untuk memastikan kita sentiasa bersedia, bukan saja harian, mingguan, tetapi apa jua yang bakal mendatang. Betul. Anda boleh layari Facebook NADMA, NADMA, untuk mengetahui lebih lanjut, ataupun layari website Met Malaysia. Okey, hari ini kita di Wanita Hari ini, kabarnya kita nak cerita mengenai lelaki, Sugi. Ya, betul. Topik hari ini sangat mungkin akan mengguris hati beberapa orang, tetapi itu bukan motifnya di sini. Hari ini kami nak sama-sama bincangkan topik ini bersama dengan lelaki, wanita dan kesemua yang sedang menonton untuk memberikan peringatan pada kita semula. Tapi sebelum itu, kita saksikan dahulu TikTok ini dahulu. तुमको बुलाऊं या पलकें बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं. Jalan ini jauh, namun kita tempuh, bagai bumi ini hanya milik berdua. Biar ku kemana ku cari ganti, kemana ku cari dunia, untuk menghentikan kepemimpinan. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi ada suami yang bertanggungjawab bila dia dengar anak kecil dia
Baby kecil dia ni, anak kecil ni menangis nak susu, dia buat apa? Dia pun bangun, lepas tu dia pun ambil bantal yang sayang duduk. Menyandar. Aku cari ganti, kemana ku cari dia, umpama menantikan kepompong, cari rama-rama, di mana hilangnya cinta. Takkan siapkan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia. Wah, tersenyum saya tengok lelaki-lelaki tu semua. Kerana lelaki-lelaki tu semua yang bertanggungjawab mengingatkan saya tentang diri saya sendiri. Wah, saya pasti isteri awak yang tengah menonton sekarang macam ni puji diri sendiri kan. dengan Okey, apa yang awak tetapi katakan. dalam saya bergurau sebentar saya tadi, sebenarnya menjadi seorang lelaki bukanlah mudah. Kalau kita kata jangkaan, tanggungjawab, amanah terhadap seorang lelaki itu sangat-sangat tinggi, Sugi. Ya. Bukan saja untuk diri sendiri tetapi untuk keluarga, isteri dan juga masyarakat. Rata-rata Farin, kalau kita bertanya kepada mana-mana budak kecil kan, siapa superhero awak? Saya rasa kebanyakan dalam mereka akan mengatakan yang ayah saya adalah superhero saya. Tapi berbeza bagi sesetengah orang di mana ayah sendiri ataupun dalam situasi rumah tangga, suami sendiri menjadi perosak dalam keluarga itu. Okey, jadi itulah topik kita pada hari ini. Lelaki adalah pelindung, bukan perosak. Dan sebenarnya kalau kita lihat, kata saya lah, lelaki ini memang sepatutnya menjadi pelindung. Tetapi sejak akhir-akhir ini kita sering digemparkan dengan berita-berita yang tidak menyenangkan, khususnya apabila pemegang amanah seperti orang terdekat, orang tersayang, ahli keluarga sendiri yang menjadi perosak. Tetapi hari ini kita akan membincangkan mengenai semua dan buktikan keprihatinan anda terus bersama dengan kami kerana ini adalah tanggungjawab kita. Ya, betul. Jadi terus kongsikan komen-komen anda, sama-sama kita dapatkan kesedaran pada hari ini. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Jadi topik kita hari ini, lelaki sebagai pelindung bukan perosak. Dan saya sendiri pada hari ini dengan rasa rendah hati ingin juga mengajak kaum Adam kesemuanya untuk bersama-sama dengan kami kerana ini adalah salah satu cara untuk kita terus mengingatkan dan bagaimana kita terus memperbaiki diri kita sebagai seorang lelaki. Baik, dan kita terus bersama dengan dua orang tetamu kita di studio. Kita bersama di sebelah saya Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid selaku pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya, dan di sebelahnya Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadzil Cik Din, pakar psikologi kaunseling UPNM. Selamat datang dan terima kasih kedua-duanya. Walaupun cuaca sejuk, saya tahu topik hari ini topik yang sangat panas. Okey, Datuk, lelaki secara fitrahnya adalah pelindung. Tetapi apa yang kita dengarkan saban hari, ada di kalangan lelaki itu menjadi lelaki yang perosak. Kenapa situasi ini kalau kita lihat semakin menjadi-jadi? Dia lebih melihat pada aspek psikologi kan. Psikologi kita bercakap tentang the mind, the minda dia, perasaan dia, tingkah laku dia dan apa yang dia percaya. Empat perkara ni. So dicantumkan, maka dia akan menterjemahkan tingkah laku dia. Baik, itu dia punya fitrah yang pertama. Fitrah yang kedua, sebagai lelaki yang dijadikan sebagai seorang yang apa dia tu in power banding dengan kalau dalam psikologi kita panggil top dog lah. Yang perempuan ni underdog. Fitrah dia kan, fitrahnya kan lebih lembut sebab dia ada. Tetapi kerana kelebihan-kelebihan begini, masalah lelaki adalah dia salah guna dia punya kelebihan dia, aggressiveness, dia punya ni macho, kuasa yang dia kelebihan lah. Dia kan tenaganya lebih, suaranya lebih, larinya lebih, laju semuanya lebih. Sepatutnya dia menggunakan benda ni, just use it, gunakan saja untuk nak melindungi, untuk nak memelihara, untuk nak menjaga dan sebagainya. Tetapi mereka ini gagal. Tak banyak sebenarnya, mereka abuse, mereka menyalahgunakan kekuatan yang ada. Bukan setakat abuse, kadang-kadang manipulate kekuatan-kekuatan yang ada. Bukan setakat itu, dia overuse benda-benda ni semua kan. Sepatutnya dia macam kasut nikil lah, just use it lah, just do it lah. You ada kekuatan, guna je lah.
Tak. Ini isunya lah. Itu satu perspektif lah. Lagi satu lagi perspektif kita lihat apabila kita pergi meneroka dengan lebih lanjut lagi adalah kadang-kadang kealpaan kita sendiri. Sebab di dalam apa-apa saja, especially lah di dalam hubungan, when we talk about hubungan, dia melibatkan orang yang lain. Dan bila hubungan tu dia ada sesuatu kita namakan sebagai expectation. Apabila seorang tu suami berkahwin dengan seorang perempuan isteri, akan ada expectation. Yang lelaki akan expect kepada perempuan dan perempuan ada expect kepada lelaki. Di sini lagi satu ni, the game of the expectation. Okey, baik. Itu dua aspek yang doktor dah kongsikan. Kalau kita lihat teori keperluan Maslow, mungkin dah berubah, ada keperluan lain. Tapi kalau kita lihat asasnya, fisiologi, safety, keselamatan amat-amat penting. Dan mungkin doktor boleh kongsikan juga sebagai seorang kriminologis kan, apa yang sebenarnya menyebabkan lelaki yang mungkin kita tahu kalau lelaki yang berfikir secara rasional atau manusia yang fikir secara rasional tahu apa yang salah, apa yang tidak betul. Dan kalau dah tak rasional yang menyebabkan situasi sebegini, apa yang menyebabkannya, doktor? Okey, terima kasih atas soalan. Berbalik pada expectation. Bila ada expectation, there will be pressure. Pressure. Dan apa yang boleh menyebabkan seorang bertindak tidak rasional seperti yang dikatakan tadi, kadang ni dia mungkin berbagai faktor. Antaranya mungkin terdedah banyak kepada material yang lucah, pornografi terlampau banyak. Ada kalanya it's peer, bersama kawan-kawan. Ada kalanya dia ada fascination, dia sendiri buat hayalan. Sebab sekarang ni material di internet banyak. Betul. Okey. So tetapi kebanyakan orang boleh kawal diri sendiri. Okey, walaupun kita terdedah, kita boleh kawal, tapi ada kalanya orang tu dia tak nak kawal diri sendiri, dia ambil dia act on it. Dia cuba, maka itu terjadilah. Dan mungkin dia akan bagi alasan-alasan untuk justify tindakan dia. Kalau kita tanya, banyak kalau kes-kes mangsa, said that orang kata, saya sayang you sebab tu saya buat begini. Jangan cerita kat siapa-siapa, kalau tidak apa-apa jadi polis tangkap, mak tak ada bantuan, the ugutan dan sebagainya. So itu perkara yang menyebabkan, antara sebab lah yang menyebabkan. Seperti mana yang Prof katakan tadi, manipulasi itu ada kan. Baik, dan sebelum kita nak teruskan perbincangan kita, Fahrina, Doktor dan juga Prof, apa kata kita saksikan ataupun dengarkan juga pengakuan oleh seorang individu ini yang sangat menyedihkan, kalau kita boleh dengarkan dahulu. Kisah dari penjara. Saya takkan pilih dia sebagai suami saya. Saya rasa diri saya dah kotor. Suami saya buat saya macam tu. Ada ke lagi masyarakat nak terima saya? Ada ke lagi lelaki nak pandang muka saya? Sampailah saya sakit hati. Saya cakap macam mana kat dia? Tak apa. Kenapa? Benda tu sedap sangat ke yang awak isap sampai awak boleh buat saya macam ni? Tak apa, saya pun isap sekali. Saya pun nak cuba juga macam mana. Macam mana nikmat dia rasa awak isap macam tu sampai awak buat saya ni macam ni. Saya cakap, sebab tu saya boleh terlibat sama. Setiap wanita yang mendirikan rumah tangga pastinya mengimpikan kebahagiaan yang berpanjangan, mendambakan kasih sayang serta dilindungi oleh suami. Figura seorang lelaki yang disanjung tinggi, dihormati dan diberikan sepenuh kepercayaan atas dasar cinta dengan sekelip mata musnah apabila ianya tidak seperti yang diimpikan. Dalam sekelip mata, nasib Nur Salihah berubah begitu sahaja apabila turut sama terjerumus ke lembah penagihan dadah bersama arwah suami satu ketika dahulu. Saya berada kat sini dah setahun 8 bulan atas kesalahan 39C lah ke dadah. Sebelum saya berkahwin, saya tak ada masalah apalah. Selepas saya berjumpa dengan arwah suami saya masa tu muda lagi. Maknanya orang kata baru jumpa kan. Lepas tu terus kahwin. Mula awal perkahwinan tu tak ada masalah apalah. Sebelum masa saya mengandung yang anak pertama tu, macam saya dah nampak dah. Dia dah tunjuk dah dia punya perangai macam mana. Lepas tu tapi saya tak syak lagi sebab saya tak tahu apa lagi masa tu. Lepas tu lama-lama tu dia tunjuk dia sebabkan dia sakit, dia gian. Saya tak tahu nak macam mana. Saya tanya dia sakit apa? Dia kata kan, dia kata saya sakit gian, awak tak tahu, cakap kan. Macam ni saya nak tolong awak tu. Kalau nak tolong saya nak duit je, dia kata. Saya mana ada duit, saya kata kan. Masa tu saya tengah mengandung. Lama-lama tu
Saya tak mampu nak tolong dia sebab saya tak kerja, saya mengandung. Tu sampailah saya dah bersalin, dia marah-marah saya sampai macam saya tak datangkan apa hasil untuk dia. Satu hari dia panggil kawan dia datang kat rumah, tiba-tiba dia kata, "Pak, awak tunggu kat rumah sekejap." Dia kata, "Saya nak keluar." Saya tak tahu apa agenda dia masa tu. Saya dipaksa layan nak suruh kawan dia kerana untuk dia isap barang free lah. Macam tu. Jadi benda tu jadi kekak kali. Bila saya tak buat apa yang dia suruh saya buat, dia maki hama saya. Sampai saya terpaksa kerja sendiri nak makan untuk susu anak apa semua. Saya terpaksa buat tu semua. Macam tu juga seterusnya macam tu. Saya dah tak fikir dah halal haram dah masa tu. Janji saya dia tak sakit, anak-anak saya tak lapar, anak saya tak kebuluh. Anak saya macam anak orang lain. Anak saya apa yang anak orang lain ada, anak saya pun ada. Perit untuk ditelan kerana sayang, semuanya hancur dalam kegelapan. Lelaki yang disangka menjadi pelindung akhirnya menjadikan Saliha sebagai hamba seks kepada rakan-rakan arwah suaminya selama 16 tahun semata-mata demi kerana dadah. Redha dengan ketentuan dan kekilafan yang telah dilakukan, Saliha kini bersyukur masih diberikan peluang kedua untuk memperbaiki diri. Dia juga bernekat untuk terus bersemangat demi kebahagiaan anak-anaknya dan berdoa agar dapat memulakan kehidupan baru bersama mereka suatu hari nanti. Contohlah kalau sekarang anak-anak ada orang anak. Kalau anak tengok ni, apa benda pertama yang nak ucapkan pada diorang? Saya nak minta ampun dengan anak-anak saya. Saya minta anak-anak saya tu terima saya sebagai ibu dia. Saya nak peluk dia. Saya nak peluk anak-anak saya. Saya nak minta, kalau Allah Ta'ala bagi saya umur yang panjang, saya nak tembus balik apa yang yang selama ni yang dah saya ketinggalan dengan anak-anak saya. Saya tak nak anak-anak saya benci saya. Sebab saya tak mampu. Saya terpaksa buat tu semua. Wahai kaum Adam, ketahuilah bahawa Hawa itu tercipta dari rusuk kiri seorang lelaki. Dan berdasarkan apa juga yang terjadi tadi, saya sebagai seorang lelaki rasa sangat serba salah dan kita seharusnya melindungi seorang wanita. Dan kalau kita lihat berat mata mandang berat lagi baru memikul, 16 tahun dilacurkan oleh orang yang sangat dipercayai, orang yang disayangi iaitu suami sendiri, untuk bukan saja untuk dirinya tetapi juga untuk keluarga. Saya terpaksa, saya tak boleh nak buat apa, Sugi. Itu yang dikatakannya. Kalau kita lihat apa yang kita baru dengarkan, Prof dan juga Doktor, dalam mana-mana perhubungan, saya rasa kasih sayang dan rasa hormat itu amat penting. Dan kalau kita dengarkan tadi, rasa hormat tu macam dah tak ada dah, seolah-olah tidak ada dalam perhubungan itu. 16 tahun wanita itu dijadikan hamba seks. Dan mungkin persoalannya mungkin terdetik pada suatu ketika itu terdetik untuk beliau membuat laporan polis ataupun mencari jalan keluar. Mungkin dah dekat tidak dapat membuatnya. Mengapa ini berlaku? Mungkin ramai lagi yang sedang menonton sekarang ini. Ada yang berada dalam situasi yang saya ingin cari jalan keluar. Mungkin faktor anak-anak dan lain ada juga. Tetapi tak boleh, tak sampai hati. Macam mana saya nak keluar daripada situasi ini? Mungkin Prof boleh kongsikan apa yang menyebabkannya. Itu yang fitrah wanita yang sangat ni dijadikan oleh Tuhan sebagai seorang yang sangat memahami perasaan orang lain. Ni perasaan dengan perempuan adalah sesuatu kekuatan sebenarnya, okey. Kerana itu maka dia masih lagi, kalau tadi saya lihat ketaatan dia ada, sebab itu dia menurut cakap suami dan sebagainya. Tetapi suami yang menghancurkan ketaatan tersebut.
dia respect kepada suami. Walaupun benda tak betul, dia terpaksa buat kerana dia hormat. Ada nilai kehormatan perempuan terhadap suami. Tetapi malangnya suami yang menghancurkan ketaatan dan juga kesetiaan yang ada. Kan? Bukan setakat kes macam ni. Kalau kita tengok kes buang bayi, siapa yang terkena? Perempuan yang terkena. Kes perdagangan dadah wanita dan sebagainya kan. Semuanya orang yang lelaki ni lah. Farin, yang kita ni. Ya. Kan, yang baik macam saya. Yang macam Farin saya tahulah. Baik, insyaAllah. Jadi dalam konteks ni Farin, kita orang yang ada kuasa lebih dan sebagainya. Betul. Sepatutnya fitrah kita melindungi, memelihara dan sebagainya kan. Dalam agama Islam pun memang ada kita kan. Bermakna memang hak perempuan untuk nak dilindungi di segi nafkahnya, di segi segala-galanya mesti kita, malahan tempat tinggal pun kita kena sediakan sebagai seorang suami kan. Tetapi malangnya kita kan, pada saya balik kepada soalnya adalah kita tidak mengambil mudah benda tu. Sepatutnya kita memahami bahawa itu tanggungjawab kita, tugas kita. Tetapi pada aspek psikologikal, kita telah pun menganggap bahawa benda itu satu benda yang biasa. Lama-lama kita anggap bahawa benda itu mudah. Dan akhir sekali kita mengambil tindakan seperti tidak ada apa. Tak apa. It's okay. Orang tahu kata tak apalah, biar pilah. Kan, bayang lepas balik bola kan, sana terlepas sini terpalau kan. Tak apa. So itu yang wujud sekarang ni kan. Yang saya risau ni, jumlah tu makin ramai. Itu yang kita takut tu. Jumlah yang tidak apakan isu-isu macam ni kan. Dia kata it's okay kalau kita mendera isteri. It's okay kalau kita melakukan sesuatu kepada perempuan, girlfriend kita dan sebagainya. Nampak tak? Ada banyak dekat luar dekat sana yang berlaku dan akan membawa kepada perkara ini. Tetapi apa yang berlaku itu adalah nilai kendiri yang ada dalam diri seorang itu. Okey, Dr. Azrina, kalau kita lihatlah sebenarnya, kalau dalam masyarakat daripada dulu sekalipun lah, bila kita cakap tentang orang tersayang, orang terdekat, kita selalu akan bercakap macam takkanlah bapa dia nak buat macam tu, takkanlah abang kandung, takkanlah cikgu nak buat dia macam tu dan sebagainya. Itu perkara pertama. Dan sebagai wanita juga, saya kiralah kita faham tentang apa yang kita dah bincangkan, tetapi apabila dasar kepercayaan, kebergantungan tu juga, saya kira perlu ada batasnya dan ada orang kata beringat-ingatnya. Jadi komen daripada sebagai seorang wanita juga, Doktor. Terima kasih. Seperti contoh yang kita tengok video tadi, petikan tadi, ada dua perspektif. Kalau perspektif kalau kita tengok dari sudut laki itu, dia telah memanipulasikan isterinya dan dia eksploitasi isterinya dengan mengatakan sebagai seorang isteri harus taat dan harus buat apa yang saya suruh. Dari pandangan dari isteri itu pula, dia tak suka apa yang dia buat, tetapi demi ketaatan dia dan demi untuk menyara anaknya, menjaga keluarganya, dia sanggup buat. Jadi dia sanggup dieksploitasi. Bukannya dia tak sedar, tapi disebabkan perasaan taat tu sendiri. Jadi sekarang ni memang perlu ada batasan. Sebab kita tak boleh kalau kata lelaki dari sudut fizik dia agresif, dia sebagai selalu mempunyai ciri-ciri yang lebih dari sudut banyak sudut lah, fizikal, kekuatan, potensi dan sebagainya, peluang pun sebagainya. Jangan jadi bully. Pertama, jangan bully. And then jangan gunakan kekuatan tu, salah gunakan kekuatan tu untuk menindas wanita. Sebab kita mempunyai adat, hanya kerana kita mempunyai adat untuk taat dan aku. Jadi sekarang ni kita harus tahu batasan, dan batasan ni sebenarnya harus dipupuk daripada kecil. Jadi bila kita benarkan seseorang itu, bagi dia satu rasa yang megah, grandiosity, yang awak lelaki awak boleh buat sesuka hati. Jadi kadang tu dia get away with it, mungkin sebab dia lelaki, asuhan tu. Jadi kadang-kadang sukar untuk dia nak kawal diri dia. Dan dia akan tindas orang bawah dia. Jadi bila kita pupuk benda tu daripada kecil, batasan tu insya-Allah lah akan ada. Kita boleh tahap tu sahaja, tahap lain kita harus hormat pasangan kita. Faham? Okey. Dan saya suka apabila Dr. Azrina berkata yang mungkin dari kecil
kecil lelaki itu diagung-agungkan, dia rasa megah. Apa saja yang saya lakukan, saya rasa macam saya ni paling besar dan paling mempunyai kuasa. Dan mungkin Prof boleh ulas, adakah ini menjadikan behavior ataupun sifat seseorang itu tidak berubah sehingga ke dewasa? Jadi seperti yang Prof katakan, dia ambil semuanya sewenang-wenangnya, take things for granted. Itulah Kak Ani, memang betul apa yang Sanggita cakap tadi dengan doktor cakap tadi, amalan seseorang tu daripada kecil lagi dia lazimkan tingkah laku tersebut, pemikiran dia bahawa dia yang berkuasa, dia menguasai, dia boleh memanipulasikan orang dan dia buat benda tu dan terlepas. Sebelum ni dia pergi ke sekolah, dia pun terlepas, cikgu tak nampak dia kesalahan dia buat kan. Bermakna ianya compounded, bermakna makin bertambah bertokok, akhirnya menjadilah seorang individu. Apabila dah besar tua bangka dan sebagainya, dia menjadi seorang yang agresif lah. Okey. Baik, fitrahnya lelaki betul, dia akan bersifat. Kajian pun banyak menunjukkan fitrah kita ni memang lebih agresif. Ni Farin, dia orang ni, orang perempuan ni lebih pasif. Okey. Tetapi kalau mereka tahu hak mereka dan menyatakan hak mereka, itu yang paling baik. Itu yang kita namakan balance antara orang yang agresif dengan pasif. Kita mesti balancekan menjadi orang yang assertif, orang yang tegas diri, dia tahu apa dia nak kan. Di sinilah hubungan, kalau kita tengok suami ataupun lelaki, dia ada hak ke atas isteri dan isteri pun ada hak. Di sini yang mesti ada penghormatan antara hak lelaki ke atas perempuan dan perempuan kepada lelaki. Di mana kita mesti balancekan. Kan? Cuma masalah dia apabila fitrah perempuan macam tadi kita tengok dalam klip video, fitrah dia memang seorang pasif. Kemudian didesak mewujudkan pemikirannya seperti pasif, dan macam doktor kata tadi, dia pun terperangkap. Dia bukannya dia tahu benda ni salah dan sebagainya, tetapi demi kelangsungan anak terpaksa dia buat, bermakna dia terperangkap di dalam kepasifan dia tu. Ini yang membuat dia duduk dalam keadaan yang macam tu. Dan yang si agresif ni, yang sang puaka ni, sang busak jadi sang butak ni menjadi lebih perosak dan sebagainya. Jadi dia makin bermaharajalela lah. Dia jadi macam megak komeng lah dekat rumah dia kan. Segala-galanya dia nak menguasai kan. Jadi tingkah laku agresif yang sangat besar dan pasif yang kecil ini menguasai. Di sinilah ni, kalau kita nak nak memperbaiki, yang lelaki janganlah agresif sangat. Macam saya lah. Karena saya boleh agresif tetapi tak guna saya agresif. Malu dekat orang. Asyik-asyik dengar kata saya ni perosak perempuan kan. Kan malu tu Farin kan. Tiba-tiba Farin yang handsome macam ni. Kau tahu tak? Farin ni yang handsome macam ni. Kau tahu tak dekat rumah dia ni. Tak, itu betul. Saya pecinta wanita. Datuk. Bagus. Sama. Kita sama. Tapi Datuk, ini cukup menarik. Kalau kita lihat sebenarnya agresif. Kadang lelaki ini kita kata ada egonya, ada maruahnya, dan kemudian kadang-kadang juga kita selalu dengar, saya suami, awak jangan nak melawan. Saya suami, saya betul. Awak kena ikut cakap saya. Tetapi kadang-kadang itulah juga yang terus disalahguna bila lelaki tu rasa dia besar kan. Tetapi perempuan terlupa akan hak mereka. Dan di sini juga hak mengenai satu perkara, iaitu hak mereka itu apa, dan kemudian bagaimana mereka ingin keluar. Kerana ini satu lagi ayatnya, kebergantungan. Mereka tahu mereka ada hak, tetapi kalau mereka dah buat sesuatu, ambil tindakan, mereka dah tak dapat nak bergantung kepada sesiapa. Jadi bagaimana untuk mencari mempertegakkan hak tu dan juga mencari kekuatan. Memang bagus soalan dan kupasan mengenai apa tindakan perempuan untuk menyelamatkan dirilah. Jadi satu benda kita kena ingat, tak semua orang bila ada masalah lari kat polis. Betul juga. Sebab kadang-kadang kalau orang yang biasa dengan pihak berkuasa, dia tak ada masalah. Sikit-sikit dia cakap kat polis. Tapi bukan semua orang macam tu. Polis tu adalah last resort. Dia tak nak ada sebarang ni. Tambah-tambah kalau perkara tu berkait dengan keluarga dia. Sebab membuka aib, malu, maruah sebagainya. Dan tak masuk gitu isu kebergantungan yang macam Farin kata tadi. Jadi sekurang-kurangnya cakap dengan kena maklumkan kepada seseorang, kepada sama ada kawan, ahli keluarga sendiri, jiran, majikan ke, sekolah ke. Sebab kadang-kadang wanita ni
kalau selagi mana dia boleh tahan, dia akan tahan. Dan kadang-kadang bila dah tak tahan tu yang dia akan ambil tindakan. Tetapi kadang-kadang dia juga akan terus tahan dan tahan, tapi orang sekeliling dia dah nampak. Jadi mungkin dia tak akan buat laporan dan orang sekelilingnya tahu dan orang sekelilingnya akan buat laporan. Jadi katalah si mangsa ni tak nak buat laporan. Dari sudut tu dia dah terlepas. Maksud dia bukan salah dia, orang lain buat laporan. Sebab terlampau mungkin nampaklah dari sudut fizikal ke, nampak dari sudut dia depression ke, at least ada bantuan lah dari sudut tu. Jadi itu yang saya sarankan lah, kalau tak nak pergi polis, tell somebody, maklumkan kepada seorang. Dan dalam situasi begini yang boleh dikatakan kita harus jaga tepi kain orang. Peranan masyarakat. Betul. Doktor, kalau boleh saya tanya juga, sebagai orang ketiga yang melihat situasi ini, pastinya saya geram bila lihat mungkin anak saudara ke kakak ke sesiapa juga kan. Tapi saya dah nak bagi dia, dah berikan dia dorongan lah, boleh dikatakan dah bagi dorongan pergi buat laporan polis ataupun pergi ambil cara paling mudah untuk keluar. Tapi bagi individu itu pastinya ada sesuatu yang membuatkannya sangat-sangat susah. Apakah itu, doktor, sebenarnya answer kepada jawapan kepada tu adalah sebenarnya misteri, masih misteri. Memang kita ada pelbagai sebab lah yang kita boleh bagi. Saya rasa macam Prof pun dia pernah terima orang-orang yang begini, dah maklum kat semua, dah ajar, dah bagi bantuan, tapi at the end dia tarik balik report. Saya pun macam tu juga, ada pernah macam-macam orang kita berbuih lah, kita nasihatkan dia. Lepas dia dah cool tu, dia tarik balik. Jadi sekarang ni dia ada dua perkara. Satu, katalah kita dengar orang sebelah macam jaga tepi kain orang, tapi orang tak nak buat apa-apa. So sama ada kita nak bersifat individualistik atau communalistik. Adakah kita sanggup dekat rumah kita semua okey, tapi dekat dengar tepi duk kena menangis meraung, bolehkah kita hidup dengan aman macam tu? So in that sense kita kenalah mungkin buat laporan. Yang kepada orang yang datang kat kita tolong sebanyak mana yang kita boleh. Dan kenapa dia akan sama ada dia nak keluar dari kepompong, is actually especially domestic violence ni ada satu cycle. Jadi memang agak susah, tapi nak tak nak kita benda tu bergantung kepada diri dia, dan caranya hanya untuk bagi dia sedar dan sedar. Itu je, setakat tu je. Dalam hal ini sebenarnya saya rasa sekurang-kurangnya kita dah melakukan tugas kita yang terbaik untuk membantu. Ini pendapat kita yang berada di studio. Kita pasti juga ramai dari luar sana punya pendapat masing-masing mengenai topik kita hari ini. Jadi kita dengarkan. Sebagai seorang lelaki, suami, itu memang tanggungjawab dia untuk melindungi dan menjaga isteri dan anak-anak. Macam ada kes-kes yang kita dengar sekarang, suami jual isteri, mempergunakan isteri untuk mendapatkan wang. Itu memang tak patutlah saya rasa. Pada pendapat saya, lelaki itu dia seorang ketua kepada rumah tangga dan ketua institusi keluarga tersebut, dan dia sepatutnya memang kena menjadi pelindung, penasihat dan menjaga keseluruhan institusi keluarga tersebut. Kalau dia merosakkannya, jadi tak eloklah, tak manis, dan dia akan meruntuhkan rumah tangga dia lah. Sebab jawapan ni wajib melindung, sebabnya wanita adalah insan yang berada di sisi tepi dan tak sepatutnya dikerah untuk bekerja dan untuk mendapatkan pendapatan. Lagi satu, isu yang hot sekarang adalah drug. Maknanya kita tak boleh melibatkan isteri untuk sebagai cagaran, dan sewenang memang tak boleh untuk mendera. Walaupun dari apa sekalipun, kita kena protect isteri dan anak-anak untuk kebahagiaan dan harmoni.
Okey, seperti mana kita saksikan, semua bersetuju yang lelaki ini berperanan sebagai pelindung dan jangan sesekali menjadi perosak. Okey, bila kita berbicara mengenai isu ini dalam masyarakat kita, okey, Datuk, kalau kita lihat sebenarnya adakah ini juga berkait rapat dengan demografi, dengan budaya, adat kita sebagai orang Asia, tak kira kaum, tetapi kita kan orang Asia kita tengok, suami itu mesti dipandang tinggi, lelaki itu mesti kita agung-agungkan dan sebagainya. Adakah Datuk rasa tiba masanya untuk masyarakat kita ini mungkin mengubah persepsi itu? Saya nampak memang ni sangat perlu. Kerana masyarakat kita memang masyarakat yang terkelompok di dalam nilai-nilai, bukanlah lama atau nilai-nilai asas lah. Kan kita ada apa itu, walaupun tak kira lah apa ni Melayu, Cina, India dan sebagainya, kita masih lagi ke arah tradisional. Okey, dan kita kena ingat bahawa orang yang ni atuk-atuk kita yang masih hidup lagi adalah golongan tradisional. Okey, yang saya nampak yang lahir pada tahun 60 ke atas, 60 ke bawah. Termasuk saya lah, saya 59 kan. Jadi antara 60 hingga 90, satu generasi transition. Mereka ini mempunyai nilai-nilai tradisional, nilai budaya-budaya yang tertentu. Manakala pada hari ini anak-anak muda yang dilahirkan pada 1990 ke atas lah. 1960, 1990, sekarang ni lah 2020 kan. Kita boleh nampak 3 generasi yang berubah nilai. Okay? Baik, balik kepada budaya, saya rasa it's high time, betul. Especially kepada bila kita melibatkan tentang relationship ni, dia melibatkan tentang hubungan, okey, hubungan. Seorang lelaki entah mana, daripada mana Ceruk Rantau dan sebagainya, daripada Penang ke, daripada Parit Buntak dan sebagainya, berkahwin dengan orang Terengganu ke, okey, jauh Besut ke, okey. Ataupun saya daripada Penang kahwin dengan orang JB. Okay. Siapa saya, lelaki Penang ni, kahwin dengan orang JB, menyalahgunakan orang JB. Orang Terengganu Besut kahwin dengan orang Penang, menyalahgunakan orang Penang. Lain pula. Kan? Nampak tak? Di sinilah apabila tak kiralah apa agama, bangsa, negara ke, budaya dan ras, budaya kita adalah apabila wujud dua hubungan ni kan, expectation tu adalah sangat penting. Bermakna ada mutual, dekat situ ada perkataan mutual. Mutual tu maksudnya ada understanding kan? Dan apa yang perlu di-understandkan, pada aspek psikologi kita panggil sebagai social expectation. Yang pertama adalah authority punya pattern. Lelaki dengan perempuan, apa bentuk authority? Ini kena ada, ilmu ni kena didik. Lelaki kena cari ilmu tu, perempuan pun kena cari. Perempuan kena cari undang-undang, hak dia. Lelaki pun dah belajar undang-undang, dia kena faham. Patuh pada undang-undang. Jangan mula pergi lawan undang-undang. One is dipanggil. Lagi satu lagi, household task. Bermakna ni kerja-kerja rumah kan. Kita nak kena ni Farin. Mungkin Farin minat dengan kerja rumah, mungkin saya tak minat kerja rumah, tetapi at the end of the day kerja rumah mesti dijalankan. Jangan bagi perempuan je buat. Yang lain-lain termasuklah seperti childcare, penjagaan. It's a teamwork sebenarnya hari-hari ni kan. Semua orang anak-anak dan personal karakteristik personal kan. Anak-anak ni, isteri suka benda yang tertentu tak? Benda macam ni, budaya ni mesti ada. Okey, jadi sudah masanya, dah lama masanya untuk kita ubah. Ya, kena ubah benda ni kan. Mungkin doktor di penghujung ini, doktor, kita dah banyak membincangkan ya. Secara ringkasnya doktor berikan semangat kepada wanita-wanita di luar sana supaya bangkit sekiranya mereka dalam situasi sebegini. Okey. Pertama sekali, seperti yang kita cakap mengenai budaya, Prof pun kupas tadi, kita jangan normalisasikan keganasan. Itulah sebenarnya punca di mana keganasan ni perpetuate. That means kelangsungan keganasan ni abad demi abad sebab kita dimomokkan dengan ni dakyah palsu yang sebagai wanita kita harus tahan kesakitan. Ada juga pernah wanita tu cakap dengan saya yang kalau suami dia tak pukul dia, suami dia tak sayang dia. Kenapa dia tak pukul saya? Mungkin dia ada wanita lain. Sebab dia dah jadi kita kena faham dari situasi dia, dia dah normalisasikan benda tu. Dan ada juga lelaki yang cakap dengan saya, kalau saya tampar saya tu macam madu untuk perempuan tu. Jadi
kita kena faham dan asingkan keganasan tu bukannya kasih sayang. Keganasan tu keganasan. Dia bukan kasih sayang. Kalau seorang yang sayang you tidak akan mengasari you baik dari segi fizikal, seksual, keuangan, mental, psychological. Jadi maka itu kita wanita-wanita di luar sana tolong faham, bangkit faham kalau ada perkara tu berlaku kekasaran terhadap diri sendiri, itu bukannya kasih sayang. Okey. Baik, jadi itu tadi kupasan menyeluruh daripada tamu-tamu kita. Sekali lagi terima kasih Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din dan juga Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid kerana bersama kita pada hari ini. Jadi Sugi, wanita perlu bangkit, Sugi. Sudah lama bangkit dan akan terus bangkit. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Sebalik wajah yang sempurna, keresahan jelas tiada. Aku tenangkan segala dengan kasih juga sayang. Perasaan tidak tergambar, nurani yang berdebar-debar. Aku sentiasa ada, sembuhkan hati lara kamu. Serah semuanya sungguh, selamanya aku suri cintamu. Kerana ku dan bersyukur selalu, selamanya aku suri cintamu. Engkau dan aku sehingga penghujung. Sebalik wajah yang sempurna, keresahan jelas tiada. Aku tenangkan segala dengan kasih juga sayang. Perasaan tidak tergambar, nurani yang berdebar-debar. Aku sentiasa ada, sembuhkan hati lara kamu. Serah semuanya sungguh. Wow, Erin. Saya nak sama tapi saya tak pandai nyanyi. Tak apa. Itu dia lagu Suri Cinta daripada Erin yang juga merupakan OST drama Selamanya. Selamanya Suri Cinta. Erin sihat? Sehat, Alhamdulillah. Okey, saya sangat sihat. Okey, Erin, terus kongsikan. Lagu ini baru keluar 2 bulan yang lepas? Ya, di channel Rosa Music. Okey, macam mana sambutannya? Sebab komen-komen di YouTube semuanya mencintai lagu ini. Sebab diorang suka Erin nyanyi lagu ballad. Ada yang cakap Erin ni memang sesuai nyanyi lagu ballad. Mungkin tone suara Erin. Dan Alhamdulillah feedback orang dengan lagu Selamanya Suri Cinta. Suri Cinta. Selamanya tu cerita tu. Ya, betul. Suri Cinta ni orang suka memang. Okey, dan saya lihat Tomok adalah penulis, antara penulis liriknya, penerbit dan banyak juga tugasannya. Jadi bagaimana kerjasama dengan Tomok ini?
Oh, bekerjasama dengan dia memang sangat seronok. Dia tak kedekut ilmu. Masa rekod tu mengambil masa tak lama. Tak lama tu berapa minit? Berapa jam? Bukan berapa minit. Berapa minit sekejap sangat tu. So, biasa kalau orang rekod ni kan, dia boleh sampai berhari-hari tau. Tapi ni kita rekod dalam 5-6 jam gitu. Kira cepatlah juga kan. Dan apa antara persiapan Erin untuk menghayati lirik dan dapat feel? Sebab saya tengok music video ni, awak memang dah macam menghayati sangat menghayati. Apa persiapan Erin sendiri? Oh, yang masa untuk shoot music video. Okey, masa music video ni, Erin sebenarnya dengan lagu ni tak lama tau. Sekejap Erin dapat lagu ni pun last minute. So untuk menghayati lagu tu memang susah lah. Tapi Erin cuba. Walaupun Erin ni bukan pelakon ke apa. Erin pelakon. Pelakon. Tapi maksud Erin bukan pelakon yang terhebat lah kan. So Erin kena ambil lirik tu, Erin kena faham setiap perkataan tu, Erin tengok lirik dia tu dan Erin cuba masuk dalam lagu tu. Yang penting Erin mencuba. Baik Erin, kami nak ucapkan selamat maju jaya kepada Erin dan mungkin Erin ada pesanan buat peminat dan laman Instagramnya. Okey. Kepada semua penonton, jangan lupa follow Instagram Erin dan semua media sosial Erin, Erin CTJ. ERIN-CTJ. Baik, terima kasih Erin dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Hari ini. Baik, kembali bersama kami dan ada sesuatu yang istimewa ingin dikongsikan oleh Fahrin. Ini dia program Pediasure Grow to Great, inisiatif oleh Abbott dan Kelab Bola Sepak Real Madrid menampilkan docu-siri setiap hari Sabtu 7 malam di TV3 bermatlamat untuk mendidik dan mengajar rakyat Malaysia menjadi lebih peka mengenai keperluan nutrisi untuk tumbesaran optimum kanak-kanak. Masalah kebatutan boleh diatasi dengan pemilihan makanan yang seimbang mengikut usia. Pediasure dirumus secara saintifik untuk menangani jurang nutrisi sambil membantu kanak-kanak mencapai tumbesaran yang lebih baik. Ibu bapa digalakkan untuk mendapatkan nasihat pakar kesihatan. Pediasure Grow to Great di TV3. Okey, kita saksikan VT ini, Farid. Episod ini kita akan melihat bagaimana prestasi adik-adik kita ni akan menentang dengan MMUFC. Dia kena menang tau. Adakah mereka mampu mengalahkan pihak lawan? Go up! Go up! Ada tak, Sir? Okey, baik Fahrin. Ini pula kami nak berkongsi bersama dengan anda. Jangan lupa saksikan drama terbaru di Slot Lestari. Adakah engkau menungguku mulai esok 29 September 2022 menampilkan gandingan baru Adam Lee dan Wana Ali setiap Rabu hingga Sabtu jam 9 malam hanya di TV3. Bukan sama macam Azman itu. Baik. Yang dinanti-nantikan selama Baik, itu dia. Okey, untuk menutup topik kita hari ini, saya teringat selalu Fiza Sabjahan ingatkan pada saya. Dia kata, Fahrin, wanita tu dicipta dari tulang rusuk kiri lelaki. Tempatnya dekat dengan hati, bukan di tapak kaki. Saya setuju sangat. Dan untuk disayangi. Okey, dan apa pun terima kasih untuk komen-komen anda, pelbagai komen di Facebook yang sempat saya baca juga tadi. Terima kasih dan kami harap apa jua perkongsian hari ini membuka mata kita semua supaya kita mengubah persepsi kita. Okey, wanita, ketahui hak anda. Lelaki, ingat peranan anda adalah ada pelindung. Jangan sesekali menjadi perosak. Dan untuk masyarakat, sentiasa jaga tepikan orang lain sekiranya anda rasa mereka perlu dibantu. Ya, betul. Dan di sini sahaja siaran WHI buat hari ini. Dan esok kami akan kembali dengan topik juling kerana gadget. Juling kerana... Saya pasti. Juling mata, ya? Kerana gadget. Jangan sesekali terjadi. Kerana inilah cara-caranya bagaimana kita akan kongsikan esok untuk kita mengelakkan khususnya untuk anak-anak kita. Ya, betul. Jadi esok kupasannya jangan lupa saksikan WHI jam 12.30 hari. Sehingga bertemu lagi, jaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya pecinta wanita. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri, permai
permaisuri. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya.